Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب من يصلح بين الناس. رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muttafaqun alaih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman Islam ini mengatasi jutaan nikmat lain yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada semua manusia, tidak kira kedudukannya di sisi Allah. Manakala nikmat iman dan Islam ini merupakan satu kurniaan nikmat kepada orang-orang yang terpilih, kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Nikmat agama hanya dikurniakan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala suka, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka hendaklah kita berdoa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya kita dilorongkan, kita diarahkan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita berdoa di dalam doa kunut, Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Kurniakanlah hidayat kepadaku di kalangan orang-orang yang Engkau telah beri hidayah. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang terselamat daripada tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayat kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi dirinya dan orang lain, orang-orang yang telah terpatri hatinya, telah tertutup hatinya daripada mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada rakaman kali ini, khususnya untuk ahli qaryah dan ahli jemaah surau Al-Munawwarah Kampung Batu 17, dan rakaman ini adalah siri ataupun rakaman kedua untuk bulan ini, bulan 3 ini. Masih lagi kita di dalam bermuzakarah dan juga mengambil istifadah, mengambil faedah daripada karangan isi kandungan kitab Penawar Bagi Hati, di mana inilah ubat, inilah penawar bagi hati kita yang merupakan raja kepada anggota badan yang lain, yang merupakan penguasa lah kepada anggota-anggota badan yang lain. Apabila hati bersih, maka keluar daripadanya amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita masih lagi di dalam bab pada menyatakan tentang anggota lidah, ataupun anggota lidah yang mana dengan lidah itu seseorang itu bercakap. Nikmat bercakap, takallum, tahadduth, bercakap, berkata-kata, di mana ia terhasil daripada anggota lidah, yang mana apabila seseorang itu bercakap, maka lidah ini merupakan anggota
anggota utamanya. Ada juga orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kekurangan, tidak boleh bercakap, tidak boleh bertutur, kerana mungkin kerana suaranya, kotak suaranya tidak keluar suara, ataupun kerana kelemahan ataupun ujian yang lain. Maka mereka ini nampak secara apabila kita lihat dengan pandangan luaran kita, mungkin mereka ini kurang, mereka ini susah. Namun begitu, di sebaliknya ataupun nanti selepas masing-masing kita meninggalkan dunia ini, maka orang-orang yang dahulu di dunia mungkin tak boleh bercakap, tetapi ianya tidak akan menyebabkan mereka mendapat kesusahan di akhirat nanti. Tidak akan ditanya tentang nikmat lidah yang diberikan. Mereka tidak pernah menyakiti hati orang, mereka tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor, mereka tidak pernah berdusta, berbohong. Maka mereka tidak akan ditanya, mereka terselamat daripada pertanyaan bagaimana kamu gunakan, wahai manusia, anggota lidah kamu. Ketika itu setiap orang pun di akhirat nanti tidak dapat menggunakan lidahnya yang fasih. Kalau dahulu di dunia fasih, tak dapat gunakan lidah dia untuk membela diri jika melakukan kesilapan dan kesalahan. Kerana yang akan bercakap ialah tangan yang dulu di dunia untuk buat perbuatan yang baik ataupun na'udzubillah yang buruk, tapi nanti tangan yang bercakap. Tangan bukan setakat memberi isyarat, bukan beri isyarat saja, tapi tangan yang akan bercakap, dan juga kaki akan menjadi saksi. Dan dengan keadaan yang pastilah berbeza dengan tangan dan kaki kita di dunia ini. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan lidah ini, dan hendaklah engkau bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya, daripada berkata-kata, iaitu apa yang perbuatan yang mana bukan dibuat, perbuatan yang mana bukan lidah ini dibuat, dikurniakan untuk melakukannya, bukan tujuan yang sebenar lidah itu diberikan. Seperti yang seperti berkata-kata, daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta dan menyakiti orang lain. Sebelum ini kita pernah sebutkan bahawasanya lidah ini faedah akhiratnya ialah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat, dan dapat kita gunakan untuk berkomunikasi, berurusan dari segi duniawi, urusan apa, jual beli, sewa menyewa, berakad lah, ataupun berakad dengan ataupun urusan-urusan yang lain. Dan juga ada nikmat ataupun nikmat yang berbentuk, itu kenikmatan yang sepatutnya lah, yang berbentuk kebaikan akhirat ataupun kemudahan duniawi, bercakap dengan orang dan sebagainya. Namun begitu, kita perlu elakkan perkara yang dilarang, yang mana bukan lidah kita ni tak dibuat untuk buat perkara itu, yang tidak layak untuk lidah kita, yang Allah Ta'ala berikan secara percuma, yang Allah SWT berikan, yang kita boleh gunakan pada bila-bila masa, iaitu berkata-kata ataupun menyebutkan perkara yang dilarang, seperti berbohong, berdusta, menipu. Dengan lidah ini, seseorang itu boleh memperdaya orang lain, seseorang itu boleh mengucapkan kata-kata yang manis, yang meyakinkan orang lain, lalu menipunya. Kalau di zaman kita,
dengan kata-kata ini, dengan ayat-ayat ini boleh menyebabkan orang percaya, boleh menyebabkan orang takut, boleh menyebabkan orang mengikuti seseorang yang pandai bercakap. Dan orang-orang yang pandai bercakap ini ataupun penyampaian bayan syarahan ini menjadi diibaratkan seperti sebahagian daripada ucapan penyampaian ini merupakan sihir, seolah-olah sihir yang bagaimana, yang memperdaya, yang menipu manusia yang mempercayai kata-kata daripada orang itu. Hebat sungguh ayat dan kata-kata yang diberikan sehingga jadi macam seolah-olah sihir. Dan orang yang menggunakan kelebihan bercakap, kepandaiannya untuk menipu orang sehingga orang itu mengalami kesusahan, hilang segala hartanya, hilang duitnya, maka dia telah mengkhianati anugerah lidah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kalau sepatutnya kalau bercakap, kalaupun menggunakan lidah untuk mencari rezeki, maka menggunakan lidah ini, bercakap ini untuk perkara-perkara yang dibolehkan, yang harus, yang halal. Tapi jika untuk menipu, pastilah akan ada balasan buruknya terhadap lidah itu. Dan ia dikira sebagai berdusta, menipu, berdusta, menyakiti orang lain ni dikira sebagai dosa besar. Adapun kata pengarang, bersalahan, berdusta ataupun berbeza dengan berdusta yang tiada menyakiti, maka ianya dosa kecil. Kalau kata mungkin tipu itu sekadar pada lidah saja, tak melibatkan menyakiti orang, tak menyebabkan orang terguris, tidak menyebabkan orang rugi, mungkin ia termasuk dalam dosa kecil, tapi perlu juga dielakkan kecuali kerana hajat. Ada juga tipu yang dimaafkan ataupun sama ada hukum dia diharuskan ataupun memang perlu atas dasar kerana ada sebab lah yang dibolehkan seseorang itu berdusta. Tipu yang macam mana? Kerana hajat, maka tiada dosa ia, maka tiada ada dosa. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia, kerana sabda Nabi SAW, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Ada berlaku perkara ataupun situasi di mana seseorang itu jadi orang tengah, ataupun jadi penyebab untuk dua saudara yang bergaduh, berselisih faham, boleh berbaik-baik semula, ataupun menjadi penyebab orang tengah kepada pasangan suami isteri berbaik-baik semula. Maka mungkin akan ada perkara yang dia dengan kepandaian, dengan kebijaksanaannya dia telah adjust ayat-ayat dia, yang mana dia akan ceritakan pada kedua-dua belah pihak perkara yang positif, perkara yang baik. Contohnya, dia seorang yang mendamaikan antara suami isteri, dia apabila mendengar ataupun berbincang dengan suami, maka dia mungkin akan selitkan perkara-perkara yang mungkin pujian daripada isteri ataupun pengakuan daripada isteri, yang mana masih menghormati suaminya, menyayangi suaminya, lalu orang itu sampaikan kepadanya dengan cara penyampaian yang akan menyenangkan, akan menyebabkan suami itu berasa senang. Walaupun ada sebahagian daripada aduan-aduan tu yang dia dengar ataupun kata-kata daripada isteri tu sebenarnya memburuk-burukkan, merendahkan suami dia, tapi dia tak sebut macam tu. Dia kona sikit, dia ubah sikit ayat itu. Begitu jugalah apa yang dia dengar daripada pihak suami, mungkin
lain daripada itu, tapi dia sampaikan yang baik. Seolah-olah jadi dua muka lah, seolah-olah jadi dua muka. Tetapi oleh kerana tujuannya untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih faham, maka ianya dibenarkan, tak dikira berdusta. Orang yang islah manusia ini tak dikira berdusta. Namun begitu, sebaliknya, jika seseorang itu menjadi orang tengah, melaga-lagakan antara dua orang, maka itu merupakan dosa besar yang ada ancaman padanya. Dia menjadi batu api, sedangkan perkara itu kecil. Perselisihan itu perselisihan yang kecil, tapi oleh kerana jadi batu api, nama pun batu api, maka dia akan membakar kedua-dua pihak. Dia akan membakar semua orang. Maka itu yang dilarang. Bahkan terkadang wajib berdusta, seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Ada situasi di mana jika kita beritahu perkara yang betul, maka ada orang yang sepatutnya selamat, orang yang dalam bahaya, maka dia boleh selamat. Contohnya, mungkin ada orang yang zalim bertanya, di mana si fulan yang mana kalau bagi tahu mungkin dia akan dibunuh, dia akan dicederakan dalam keadaan zalim. Dia bukannya orang yang sepatutnya dihukum bunuh, tapi ada orang nak bunuh. Jadi apabila seseorang memberitahu perkara yang tak betul lah, dia tak tahu mana si fulan, mana orang ni, dia kata apa, tak tahu, ataupun dia bagi tahu tempat lain, ataupun dia tipu lah, maka perkara itu wajib dia lakukan supaya orang yang dizalimi itu tidak terkena kezaliman orang yang zalim. Begitu jugalah situasi yang seumpamanya, orang yang terancam, maka kita tak bagi tahu detail orang itu, ataupun kita selamatkan dia daripada situasi yang bahaya, maka hukumnya sehingga boleh jadi wajib. Dan juga hendaklah menjauhi daripada perbuatan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan, dengan sifat yang benci ia akan sifat itu, akan perkataan itu, jika didengarnya. Mengumpat ini apa takrifannya, pengenalannya? Mengumpat ini kita ceritakan pada orang lain tentang keaiban, keburukan, kelemahan seseorang di belakang dia, yang mana kalau dia dengar, dia akan tak suka, dia benci mendengarnya. Manakala jika perkara yang disebut di belakang orang tu perkara yang tidak benar, perkara yang tak betul, maka itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Maka mengumpat ini haram dengan ijma' ulama'. Bahkan berkata kebanyakan mereka, iaitu alim ulama', bahawasanya mengumpat itu dosa besar, kerana barang yang datang, iaitu dalil yang datang padanya tentang mengumpat ini daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai sekalian mereka yang beriman, wahai orang-orang beriman, jauhkan olehmu akan banyak daripada sangkaan yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dusta,
sebahagian daripada sangkaan itu dusta. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah suka seseorang kamu bahawa dia makan daging saudaranya yang telah mati, yang telah meninggal? Maka pastilah benci kamu akan dia. Maka benci kamu akan dia. Dan takutlah oleh kamu akan Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Maka berdasarkan ayat ini, alim ulama telah ijma' bahawasanya mengumpat itu dosa, bahkan termasuk di dalam dosa yang besar. Kerana bencana daripada mengumpat ini akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan terputusnya silaturrahim, dan akan menyebabkan banyak kemudaratan lain yang akan melemahkan kekuatan persatuan umat Islam. Dan ia merupakan termasuk daripada sifat mazmumah, sifat yang dibenci. Maka hendaklah kita berwaspada dalam perbuatan kita. Memang kita akan diuji, kita akan dibisikkan, dihasut oleh syaitan supaya memburuk-burukkan orang ataupun menceritakan. Suka pula, kita ada rasa macam suka bila nampak keburukan orang. Sedangkan ada datang hadis Nabi SAW berkenaan dengan menutup keaiban saudara Islam. Tutup, memang aib itu betul berlaku, tapi kita tutup. Yang mana perlu ditutup, kita mesti hendaklah tutup. Dan sebahagian kecil saja perlu disampaikan, perlu diceritakan. Bahkan alim ulama berkata, ada alim ulama yang menyebutkan bahawa apabila nampak keaiban saudara itu, maka hendaklah diberitahu kepada dia sendiri atas tujuan untuk memperbetulkannya. Kalau perkara itu sembunyi, maka diberitahu, dibisikkan sembunyi. Tapi kalau mungkin dia buat satu perbuatan yang salah, satu perbuatan dosa terang-terangan, maka diberitahu dengan cara terbuka, tapi dengan cara yang betul. Satu kisah yang berlaku lah, satu kisah berlaku di mana dalam satu majlis ada seseorang telah memberi ucapan, dan di dalam isi kandungan ucapannya ada perkara yang merendah-rendahkan salah satu amalan dalam agama dengan tak sengaja disebut. Dengan tak sengajalah, ataupun dengan kurangnya ilmu. Lalu seorang ulama yang mendengar perkara itu tak menunggu lama, dalam majlis itu juga dia pergi mengambil mikrofon dan telah betulkan perkataan itu, lalu meminta orang lain pun supaya istighfar, kembali bertaubat. Dan dia juga meminta, ulama itu juga meminta maaf, bukan dengan sebab membetulkan kesalahan, tapi mungkin dengan sebab orang itu pun terkejut ataupun terpaksa potong percakapannya. Tapi oleh kerana perkara itu secara jelas, secara terang-terangan, maka dia pun dibetulkan terang-terangan. Adapun keaiban saudara kita, maka hendaklah kita betulkan dengan cara yang tidak memalukan dia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudara ini, maka di akhirat nanti keaibannya juga akan ditutup. Pastilah tidak ada seorang pun daripada orang yang bergelar insan, yang bergelar anak Adam, terlepas daripada sebarang kesalahan, dan pasti banyak keaiban. Namun begitu, untuk menampung keaiban ini, maka seorang Islam itu, dia merupakan cermin kepada saudaranya, merupakan cerminan kepada saudaranya. Al-mu'minu mir'atul mu'min.
Seorang mukmin itu merupakan cermin kepada saudaranya yang lain. Maka dia saling bantu-membantu di dalam membentulkan kesilapan-kesilapan, di dalam mengislahkan keburukan-keburukan. Dan juga apabila seseorang manusia, apabila orang-orang Islam ini menggunakan lidah dengan betul, maka pastilah orang-orang lain akan selamat, akan aman daripada keburukan yang keluar daripada lidah dia. Kerana mungkin ada orang yang dia mempunyai banyak kebaikan, melakukan banyak kebaikan-kebaikan daripada tangannya, yang keluar daripada kemurahan dirinya, kemurahan hati, yang membantu orang lain, menolong orang. Namun begitu mungkin dia kurang dari segi menjaga lidah, maka itu pun akan menyebabkan menyebabkan bahaya pada timbangan amalan, ataupun dia punya tangki lah, dia punya simpanan amalan kebaikan dia. Sebagaimana ada satu hadis, mari kita mengambil pelajaran daripada hadis tentang orang yang asalnya kaya, orang yang di akhirat nanti asalnya datang ke muka pengadilan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kaya. Orang kaya apa? Kaya amal, kaya amalan baik, bukan kaya membawa harta sebagaimana di dunia, tak bawa amalan baik. Jadi di sana, di padang mahsyar nanti, orang kaya. Namun begitu dengan sebab sebahagian perbuatan buruknya, maka dia akan jadi muflis. Di dalam hadis itu menyebutkan, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu orang yang muflis? Maka sahabat menjawab, orang muflis ini kalau di dunia ni lah orang yang tak berharta, tak ada dinar, tak ada dirham, ibaratnya tak ada ringgit. Ataupun kalau kita, zaman kita ni dah diisytiharkan muflis. Muflis ini banyak benda yang terlarang. Tidak boleh memiliki, tak boleh buka syarikat, tak boleh buat, banyaklah berkaitan dengan kewangan, bahkan disekat perjalanan ke luar negara. Jadi maka apabila mendengar jawapan itu, Nabi SAW bersabda, orang muflis yang sebenar, iaitu Nabi alihkan fikiran tentang penilaian dunia ini. Muflis ni sebenarnya bukan muflis kat dunia. Orang yang muflis di dunia ini ada jalan lagi dia nak keluar daripada muflis itu, ataupun kalau akibat keburukan muflis ini di dunia saja, dia tak bawa ke akhirat. Kalau semata-mata muflis itu, maka Nabi SAW bersabda, orang yang muflis itu ialah orang yang dia datang membawa, dia datang di hari kiamat, di padang mahsyar membawa amalan yang banyak, tetapi dia telah membuat kezaliman pada orang itu dan orang ini. Dia telah memukul orang itu dan orang ini. Dia telah memfitnah, mengkeji orang itu dan ini. Maka dengan sebab itu dia terpaksa, apabila dituntut, dibuatkan pembalasan, maka dia terpaksa berikan semua pahala-pahalanya sampai habis, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sehingga kan tak cukup nak bayar, banyak sangat kezaliman. Maka sehingga dia terpaksa menanggung, ambil pula dosa daripada orang yang dizalimi. Maka itulah muflis, al-muflis yang sebenar-benarnya, yang disebut, yang ditakrifkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada perkara itu, na'uzubillah. Kita bolehlah bermuhasabah. Adakah kalau apabila kita dengar khabar-khabar berkenaan dengan kesusahan-kesusahan di akhirat, berkenaan dengan na'uzubillah seksa di akhirat, maka kita pun mengambil bermuhasabah. Kita pun
cermin diri kita, adakah aku tergolong di kalangan golongan itu? Adakah wajah aku ini, tubuh aku ini akan menjadi orang yang senang, wajah bercahaya putih di hari kiamat nanti, ataupun termasuk di kalangan orang yang wajahnya berdebu. Di dunia ini mungkin wajah tak berdebu, tak hitam, bukan wajah hitam padam, tapi adakah di akhirat nanti wajah aku bersinar-sinar, bercahaya? Maka perkara ini kita sama-sama mengambil iktibar dan bermuhasabah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada rakaman akan datang. Yang baik daripada Allah SWT, yang susah difahami, salah silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon kepada Allah SWT keampunan dan juga taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.